Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita di muka surat 23 kata musannif rahimahullah ta'ala, adapun kafir-kafir ahli fatrah, iaitu orang yang selepas Rasul, yang dahulu dan sebelum bangkit Rasul pula, seperti kafir-kafir Arab selepas wafat Nabi Ismail dan belum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi rasul, maka mereka itu lepas daripada neraka, yakni tiada masuk neraka. Dan jikalau mereka itu sembah berhala dan berzina sekalipun di masa belum bangkit Nabi Muhammad jadi rasul, maka tiada masuk neraka mereka itu atas kaul yang sahihnya. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Kesyukuran kita nikmat hidup yang masih diberi pada kita pada hari ini. Syukur kita dapat Islam, yang kita dah Islam sejak kecil lagi, mak ayah kita Islam, maka Islamlah kita. Syukur banyak-banyak juga Allah Ta'ala jadikan kita begitu mudah menerima semua ajaran yang dibawa datang oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita dengan membenarkannya apa yang dibawanya itu, dengan sebab tu pula jadi sebab untuk Allah Ta'ala lembutkan hati kita, boleh taat perintah dia, tinggalkan larangan dia, dan dilembutkan hati kita untuk hadir ke majlis ilmu, masih terus untuk belajar, nak memahami ajaran-ajaran yang dibawanya, dan dijadikan kita nak menghargai Islam yang diberi pada kita, yang kita jaga Islam ini, dan kita pastikan kita memang hidup kita dalam keadaan Islam, dan insya-Allah mati kita dalam keadaan Islam. Syukur kita di atas segala nikmat tersebut. Syukur juga kesihatan, kelapangan masa masih diberi, yang dengan itu dapat kita hadir untuk solat maghrib berjemaah malam ini, dan insya-Allah kita manfaatkan pertemuan kita malam ini meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Paku Iman ini, insya-Allah. Kita di muka surat 23 yang kita nak sambung ni, dalam perkataan dia kata dan adapun kafir-kafir ahli fatrah, iaitu orang yang selepas Rasul dahulu dan sebelum bangkit Rasul pula. Ada sekalian, bab yang kita nak bicara ni, kalau ikut ada bicara tentang masalah ahli fatrah, yang kalau ikut dasar kitab bab kita baca ni, dalam kitab kita ni, kita masih bincang kalau ikut dalam bab kitab yang kita wajib beriman. Semua kitab yang Allah Ta'ala turunkan, yang terakhir sekali adalah kitab Quran yang diturunkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita mengimani semua kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu. Jadi ada istilah yang kita dah jumpa kitab, ada istilah yang kita jumpa suhuf. Begitu juga bahasa-bahasa kitab yang telah diturunkan, yang juga antara hukum yang telah kita belajar bab kitab ni, bila turun saja Quran, maka Quran memansuhkan semua hukum hakam yang daripada syariat yang dahulu. Jadi hukum hakam yang terakhir yang kita boleh pakai, bukan terakhir, terkini, rasa sedap moden lagi bahasa tu, hukum hakam yang terkini yang kita boleh pakai
Tidak ada lain punya hukum yang diboleh terima, yang diterima pakai oleh Allah Ta'ala atas muka bumi ini. Ni adalah hanya hukum hakam yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang daripada kitab-kitab dahulu, baik sama ada kitab Injil, Taurat, Zabur, begitu juga suhuf-suhuf yang lepas, semuanya adalah dimansuhkan dengan datangnya Quran. Itu ialah antara hukum hakam yang kita dah belajar. Begitu juga antara hukum mansuh-mansuh ni adalah perbicaraan kita sikit yang kita nak sambung ni, tentang bagaimana manusia yang mereka ni tak dan jumpa kitab, bahkan tak dapat ajaran kitab. Kalau disebut Rasul, tak dan jumpa Rasul, tak berjumpa Rasul, bagaimanakah keadaan mereka itu? Itu yang kita nak bicara. Yang zaman kita lah ni, kita memang tak jumpa Rasul, Rasul dah tak ada. Kalau disebut kita dah Islam. Jadi orang yang tak Islam lagi tu macam mana? Itulah yang kita nak bicara. Yang dengan istilah kita nak jumpa mula-mula ni, kata dia kata dengan istilah disebut dengan katanya, dan ada pun kafir ahli fatrah. Okey, itu asal kataan yang kita nak sambung. Jadi kita nak sambung ni ialah sedikit kondisi orang-orang kafir. Yang kafir ni, kalau nisbah bahasa selalu disebut dalam kitab-kitab akidah, dipanggil orang kafir yang tak sampai seruan Islam. Kalau asal istilah kita dalam kitab atau sebut ulama, baik kitab Jawi, kitab Arab, memang istilahnya dipanggil ahli fatrah ataupun dipanggil ahli fitrah. Fatrah, fitrah, dua wajah boleh baca tu. Fatrah, fitrah. Kalau dalam Quran ada disebut ala fatratin minar rusul, ala fatrah, memang ada kiraat, tak silap saya dia ada baca dengan ala fitratin minar rasul. Jadi ada sebut fatrah, fitrah. Cuma kita kalau dah biasa dengar satu hal, kalau tak biasa dengar mungkin persoalan ni kadang-kadang pelik sikit. Dah tak belajar, pelik lah kan, semua jahil. Tak belajar, hukum hudud pun dia pelik. Macam curi potong tangan, dah bodoh kan, dia pelik pula ke? InsyaAllah kita tak bodoh bab tu, tapi takut bodoh bab ni. Dah mana? Bab ahli fatrah ni. Macam mana pun ambil sekali dulu bahasa sebelum apa dia sebut hukum. Kalau asal terjemah ahli fatrah, fatrah tu eja dengan fata ra tabulat. Fatrah, bukan to, bukan ahli fitrah. Kadang-kadang kita sebut ahli fitrah, bukan ahli fitrah. Fitrah tu Melayu dah sebut gitulah. Melayu ni banyak sebutan-sebutan ni kadang tak betul, menyebabkan antaranya fahaman tak betul. Macam mana pun betul tak betul, sepatutnya sebut fatrah, fitrah, baik, bukan ahli-ahli fitrah. Okey, baik, ambil bahasa sikit dulu. Apa dia fatrah ni? Kalau asal bahasa Arab, fatrah ni dengan makna inqita', itu bahasa Arab. Apa inqita', apa dia fatrah? Ahli fatrah maksudnya ahli orang-orang yang fatrah terputus. Asal bahasa putus apa? Putus ajaran Nabi Rasul. Selalunya dalam kitab diistilahkan ahli fatrah ni bagi mereka yang tak bertemu Nabi Rasul zaman mereka, yang mereka tak dan untuk bertemu Nabi Rasul zaman mereka. Itu dipanggil ahli fatrah. Dan berbanding dengan Nabi Rasul yang pernah diutus pada sebelum mereka, mereka tak ada berjumpa satu, dan tidak ada ajaran yang benar yang sampai pada mereka, yang mereka dengan itu ditaklifkan untuk mengikut ajaran tersebut. Itu dipanggil ahli fatrah. Bahasa mudah nak kenal ahli fatrah ni, contoh dalam kitab yang selalu disebut adalah, kitab kita pun dia bagi contoh gitu. Apa dia? Itulah orang-orang Arab, khususnya Arab Quraisy, begitu juga Arab-Arab yang lain yang sebelum datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni memang tak beriman. Mereka ni kalau pandang pada sudut Nabi dan Rasul, Nabi yang bangsa Arab yang diturunkan sebelum itu, yang terdekat adalah Nabi Ismail alaihi salam. Yang Nabi Ismail adalah daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, alaihi wassalatu wassalam. Jadi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ni, tempoh masa dia tuan-tuan sangat-sangat lama. Kalau kita tengok Nabi ini sebelum Nabi Muhammad, nisbah kelahiran, Rasulullah dilahirkan tahun
Hijrah pula dah. Tahun Masihi 571. Tahun gajah. Kita belajar sejarah gitu lah. 571 tu dengan tahun Masihi tu kan. Masihi itu maksudnya tahun kiraan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi Rasulullah dengan Nabi Isa pun dengan kelahiran 571 tahun. Agak-agak ajaran Nabi Isa sampai tak ke Nabi Muhammad. Macam mana pun kalau ajaran Nabi Isa sampai pun, ajaran Nabi Isa ni dia tak kepada seluruh umat. Nabi Isa ni dia Bani Israel. Bani Israel ni antara Nabi Rasul yang Allah Ta'ala hantar paling ramai adalah pada Bani Israel lah. Dan kebanyakan Nabi-Nabi dan Rasul Bani Israel ni dia untuk kaum dan puak dia saja. Istilahnya kaum dan puak Bani Israel. Satu dalam Quran disebut, kita jumpa dalam Quran, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel tu khusus menuju pada mereka lah. Pasal mereka ni antara yang dihantar banyak Nabi Rasul, dan banyak Nabi Rasul pun yang dihantar khusus untuk mereka je. Fokus kat dia man. Jadi kalau katalah asal kita bicara ni tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa, katalah umur beza tahun dia dengan kelahiran tu 571 tahun, 571 tahun. Katalah ajaran Nabi Isa tu sampai kepada Nabi Muhammad sekalipun, maksudnya keajaran sampai ke Nabi Muhammad ni kepada Arab yang sebelum dibangkitkan, diutuhkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Rasul. Jadi memang ada katalah gitu ajaran kitab Taurat sebelum tu, kitab Injil silap sebut, kitab Injil yang sebelum daripada Nabi Muhammad yang dihantar pada Bani Israel sampai kepada bangsa Arab. Dan memang Arab pun mereka mengenali ada istilahnya ahli kitab, daripada ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil yang ada sekeliling mereka yang masyhur dikenali sebagai Yahudi Nasrani yang telah bergaul dengan mereka sebelum daripada dilahirkan Nabi Muhammad. Begitu juga waktu lahir Nabi kita Muhammad, waktu dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka ni oleh kerana dia adalah bangsa Arab, mereka tak ditaklif mengikut syariat Nabi Isa alaihissalam. Tak taklif. Jadi bila tak taklif daripada syariat Nabi Isa, siapa yang Nabi Rasul mana yang mereka ni ditaklifkan untuk ikut? Sudah semestinya Nabi Rasul Arab lah. Yang Nabi Rasul Arab siapa yang terdekat dengan Nabi Muhammad? Tu Nabi Ismail tu. Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad berapa tuan? Saya tak pernah kira tuan. Tapi tahun pun kalau ikut dengan tepat tak pasti. Tapi kalau kita kata ajaran Nabi Muhammad dengan Nabi Isa pun, zaman Nabi Muhammad pun ajaran Nabi Isa dah diselewengkan. Bayangkan penyelewengan yang berlaku antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham? Okey. Jadi manusia yang hidup zaman tu, antara dua zaman Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad, yang mana ajaran Nabi Ismail tu diperolehi dapat dengan betul, masih ada orang ajar dengan tepat. Okey, istilahnya ada taklifan syarak lah pada mereka untuk mengikut ajaran tersebut. Tapi makin lama dia makin nipis, makin teruk. Makin nipis ajaran Nabi Ismail tu, sampailah macam-macam ajaran bab-bab ketuhanan ni terutamanya dah bertukar, bercampur baur, macam-macam fahaman yang salah, nak sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada istilahnya sampai tak ada agama. Kalau ada agama pun banyak sembah berhala, tokong apa sebagainya, banyaknya tak ada agama ataupun fahaman Nabi Isma'. Nabi Isma' ni saya tak syarah pun tak apa lah, bahasa Melayu punya bahasa orang putih tu. Fahaman semangat-semangat lah, sembah bulan, sembah matahari, buat patung daripada buah kurma buat patung. Ini tu sembah, lapar-lapar kepak kepala makan. Macam tu lah dia punya tahap, dia bodoh macam tu. Saya tak cadang syarah panjang tu, tapi nak kata siapa dia ahli fatrah tu, nak sebut itu lah. Jadi ahli fatrah ni mengikut kaedah syarak kita, mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah. Mereka ni tak ada taklifan syarak. Tak ada taklifan syarak tu maksudnya macam mana? Mereka sekalipun tak beriman, sekalipun sembah berhala, tak beriman memang pasal tak jumpa Nabi Muhammad. Nak beriman lagi mana? Ajaran Islam pun tak dapat. Walaupun mereka berjumpa Rasulullah, tapi masa tu Rasulullah belum dibangkit sebagai Nabi Rasul yang umur 40 tahun yang terima wahyu daripada Jibril tu. Dia belum sampai tahap tu. Walaupun berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, tapi masa tu belum Nabi lagi. Mati sebelum dibangkitkan jadi Rasul. Apa jadi? Mereka ni istilahnya ahli fatrah, bebas pada api neraka. Walaupun namanya kafir,
Tapi kafir itu dipanggil kafir ahli fatrah atau ahli fitrah. Siap. Itu hukum kita bicara. Kita baru cerita istilah itu. Siapa dia? Ahli fatrah. Dan kefahaman tu juga nanti fahamkan ke keliling kita lah. Macam kita ni, tuan-tuan jawab tak? Kita ni kafir ahli fatrah ke? Dengar saya sebut, kepala otakmu. Pasal apa kepala otak pula? Kafir apa? Islam lah weh. Mak pak kita Islam, kita Islam lah. Walaupun katalah kita tak dapat pendidikan Islam dengan pendidikan yang sempurna, pasal tak pergi belajar sekolah Islam, tak pergi belajar madrasah, pondok, sekolah agama dan sebagainya. Tapi jangan tak tahu mak pak kita Islam dapat hukum Islam namanya. Kalaupun kita tak dapat pendidikan Islam, kita wajib pergi cari agama Islam. Wajib dia belajar agama Islam. Itu kewajipan kita. Dan jangan tak tahu perkara tu, jangan duk buat bodoh. Saja saya nak buat ayat-ayat kasar tuan-tuan. Ni nak tangguh ni kan. Ujung tangguh tu maksudnya tangguh Ramadan lah. Kalau mati pun habis lah, tukar orang lain lah, macam tu lah tak? Macam mana pun saya nak kata gini, nak kata bahasa tu kasar sikit. Jangan buat bodoh tu pasal apa? Pasal ramai orang Islam kita buat bodoh dalam bab pengajian macam ni. Maksudnya tak nak pergi belajar. Macam seolah-olah dia beranak-beranak macam jadi ahli ulama' lah, semua pandai. Padahal bengong nak mampu. Kat kita ditaklif untuk belajar. Islam memang dapat. Knowledge be zero. Untuk macam mana supaya tak zero? Belajarlah. Dapat dengan ilham ke? Yang mengaji pun duk bodoh lagi. Apatah lagi tak pernah pergi belajar. Okey, bagi saya dengar elok-elok ayat tu. Jadi adakah kita ni ahli fatrah? Saya tanya 2 kali lah tu. Jawab. Oi, ahli fatrah apa? Islam lah. Siapa yang Islam? Kita lah. Satu kita syukur nikmat Islam yang kita dapat tu. Tapi antara kesyukuran yang besar lagi pada tu, tahu mana? Kita jaga Islam tu. Kita hargai dia dan kita tahu nilai dia, kita tahu value dia. Macam mana kita hargai dia? Pergi belajar. Dan wajib atas kita. Sebab kitab kita jumpa awal-awal kitab di awal lagi. Apa dia? Wajib usuli atas kita. Wajib asal-asal lagi. Tahu mana? Pergi belajar bab Islam, khususnya bab akidah. Jangan sampai jadi Wahabi, jadi Syiah, jadi bengongi, jahili, apa saja Jadi apa dia? Pahaman-pahaman salah. Jadi pluralisme, liberalisme. Apa istilahnya? Pahaman-pahaman yang menyimpang daripada Islam, yang istilahnya boleh jatuh kafir, boleh jadi kufur, yang keluarkan daripada Islam. Wajib atas kita pergi belajar. Nak tak nak, suka tak suka, dah mak pak kita Islam, talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu wajib. Walaupun dalam masa yang sama nak cari makan, harga getah pun turun, gaji pun tak ada allowance, moping masa, tak ada bonus raya pun tak ada. Waktu minyak pun naik, tak naik lagi ni. Apalah seumpama tu, sarana hidup GST pun dah nak kena on dah. Tu macam-macam lah sebut pergi tu. Maksudnya kesarahan hidup kena cari. Untuk ilmu jangan lupa, itulah benda besar. Khususnya ilmu tentang bab akidah ni besar sekali, dasar sekali. Silap situ tuan-tuan, tak ada excuse akhirat esok. Pasal apa? Kita bukan ahli fatrah. Sedar situ. Kita bukan ahli fatrah. Jadi tak ada alasan kat orang kita, orang Islam, aku tak pergi ngaji pasal apa? Pasal aku tak sampai seru. Orang Islam kita ada dalam mazhab tu kan. Bubuh ayat macam ni. Bengong mu, kafir boleh tak sampai seru. Mu Islam tak sampai seru kepala otak. Saya guna bahasa kasar kan. Pasal apa? Kena empuk sikit macam tu. Kepala otak mu tak sampai seru. Dan ramai orang Islam kita ada guna ayat ni. Pasal apa hang tak pergi masjid? Tak sampai seru lagi. Kadang-kadang pasal apa tak pakai tudung? Tak dapat hidayat lagi nak pakai tudung. Bengong ambil botol ni baling. Saya kata baling pasal apa? Kadang-kadang kerja ada borang kosong, tak ada siapa panggil pun. PC borang. Dia cari borang. Kerja. Bab melantak cari makan pandai. Bukan ada seru orang panggil dia. Dia yang gedik-gedik pergi cari kerja. Bab agama nak tunggu orang seru. Bahkan seru pun dia tak mau ikut. Ini masalah kat orang kita. Bagi betulkan kepala otak tu. Tuan-tuan kalau orang itu betul yang kepala otak tu. Padan dengan muka. Kena kepala otak. Okey. Okey. Jadi kita nak bicara ni bukan kat orang Islam tau. Kita cerita kat siapa? Kafir. Kafir apa? Kafir ahli fatrah. Okey, kita tengok apa takrifan dia.
Sikit ada bahas dia tu, ada dia nak katok Wahabi sikit lagi belakang tu. Untuk tengok apa status KP keliling kita. Baik. Tu dia kata, adapun KP ahli fatrah, baik siapa dia? Iaitu orang yang, jadi orang ni bukan lembu, bukan gajah. Orang yang selepas Rasul dahulu. Jadi Rasul dahulu ni, kita ni, Rasul dahulu ni Nabi Muhammad lah. Ada Rasul lagi ke akan datang? Rasul baru tak ada. Rasul yang diturunkan semula. Ada. Siapa? Nabi Isa. Tak tahu hak tu bodoh. Okey. Pasal takkan tak tahu kan. Takkan tak tahu tu saya cakap. Kalau tuan-tuan tak tahu tu saya berbual ayat bodoh tu. Berakidah asas tuan-tuan. Antara benda beriman hari akhirat, hari kiamat, beriman dengan kiamat dan beriman dengan alamat kiamat. Antara alamat kiamat adalah Dajjal. Antara alamat kiamat adalah datang Nabi Isa bunuh Dajjal. Nabi Isa tu kan Nabi Rasul. Jadi ada tak Nabi Rasul lagi selepas Nabi Muhammad? Kena jawab macam ni. Tak ada dah Nabi Rasul. Tak ada mana? Nabi yang Rasul baru lantik tak ada. Tu Nabi Isa. Nabi Isa bukan Nabi Rasul baru lantik. Dia Nabi yang Rasul diturun semula. Yang sekarang ni berada pada langit. Khilaf ulama' sebut langit mana tu. Ada kata langit dia langit kedua, ada langit keempat. Khilaf lah. Tengok cerita Isra' Mi'raj yang Rasulullah bertemu tu. Dialah yang akan turun. Yang misi utamanya adalah untuk bunuh Dajjal. Dan dia akan jadi khalifah Islam pada masa itu. Bila dia datang, dia bunuh Dajjal, dia bunuh semua orang kafir. Yang lelaki balik dan dibunuh babi. Tak ada seekor pun atas muka bumi yang akan tinggal. Dan dia akan memerintah orang Islam pada masa itu. Dan masa itu bumi akan jadi sangat makmur. Dan dia akan memerintah selama lebih kurang 7 tahun. Lepas tu dia akan wafat. Dia akan meninggal. Lepas itu berlakulah apa yang berlaku yang sampai proses kiamat. Dan sangat cepat. Sangat cepat. Dia meninggal aja. Yang murtad, yang apa, satu tu terbit matahari belah barat lah. Quran keluar asap apa. Macam tu lah. Bab akidah ni jumpa belakang tu. Saja nak sentuh tu sikit dan kata tak Nabi Isa tu. Jadi Nabi yang dahulu ni kat kita ni sibah zaman kita Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad lah. Cuma kita ni dah dapat Islam, jadi kat kita ni taklah jadi ahli fatrah pasal kita Islam. Baik. Jadi dia ni ialah orang yang selepas Rasul dulu, selepas Nabi Muhammad, dan sebelum bangkit Rasul pula. Kat kita tak ada bangkit Rasul lah. Memang Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan syariat dia adalah untuk seluruh alam. Seluruh bangsa sepanjang zaman. Tu ayat tu. Seluruh alam, semua bangsa, semua tempat sepanjang zaman. Walaupun orang Jepun, dia kena ikut Nabi apa? Nabi Muhammad. Orang Red Indian kena ikut apa? Nabi Muhammad. Cuma adakah memang mereka disuruh ikut? Umum, iyalah kena ikut Nabi Muhammad. Tapi sekarang ni dia duk kafir tu, sekarang dia tak Islam tu, adakah salah di atas tak Islamnya dia? Situlah. Yang tu yang kita tak faham ahli fatrah tak fatrah tu. Nak tengok dia salah tak salah, kaedah dia apa? Adakah sampai seruan Islam? Baru ayat tu dipakai. Adakah sampai seruan Islam kepada mereka? Jadi itulah indikator untuk dilihat adakah mereka itu dengan apa bahas ulama ahli sunnah wal jamaah nak diistilahkan ahli fatrah ataupun tidak pada mereka. Sama ada mereka ni sampai seruan Islam ni duduk dalam hutan ataupun apa pulau ke apa ke, ataupun duduk keliling kita. Persoalannya apa? Adakah sampai seruan Islam pada mereka? Sikit saya syarah siap. Awal benda tu saya baca senangnya faham. Dan seruan Islam yang kita bicara tu, yang dibahas oleh ulama, adakah memada seruan Islam itu dengan TV, dengan astro, dengan internet, dengan buku, majalah, surat khabar? Atas sebut ulama tidak. Pasal itu kan seruan Islam. Itu apa? Itu environment. Itu persekitaran. Cuaca persekitaran, bohpi bahasa itu. Dan orang Islam ada keliling dia. Itu orang Islam keliling dia. Sampai seruan tu macam mana? Orang Islam kita, betul? Jumpa dia, betul? Memang kita jumpa dia. Ramai orang kafir yang kita jumpa. Kadang sepejabat, kadang sebilik,
Kadang apalah seumpama tu sejawatan, kadang partnership sebelah. Membership, kadang-kadang apalah scholarship, silap tak betul, bukan scholarship. Apa ship lah. Yang jenis kawan rapat. Kadang-kadang apa sebut lah, kawan sekolah, kawan semata, kawan satu universiti, kadang-kadang kawan Facebook pun. Member-member belaka. Tapi kita tak pernah cerita pun Islam kat dia. Dia memang tak pernah ambil tahu tentang Islam. Dia kata saya punya agama pun saya tak nak tahu mah. Itu tang dia kan. Untuk kita pun tak pernah cerita Islam kat dia. Dan kita pun sama juga rupanya taraf macam dia. Saya pun tak nak tahu Islam. Cuma dia tak tahu Islam, bahagia dia. Tak mana? Bahagia. Dan dia tak tahu Islam, tak ada orang sampai Islam kat dia. Walaupun dia kawan dengan orang Islam. Kita Islam tau. Hang tak pergi belajar Islam, mampu hang. Okey, yang tu ambil peringatan sikit dengan ayat-ayat macam tu. Pasal kita tuan-tuan selalu kita hayal lah tu steam. Kita orang Islam masuk syurga. Macam celaka je, sedar dia. Padahal belajar tak pernah, sembahyang tak, puasa pun tak buat, tak peduli. Tak pernah pun rasa bersalah ke apa ke, tak pergi tuntut ilmu, tak pernah kan. Macam sial ahli syurga katanya. Pasal apa? Kita orang Islam. Yang kafir tu ahli neraka, api neraka tu. Esok yang bakar api neraka kita tu, dalam neraka tu, tema tu lah yang bakar kita. Wah, sedap ya. Padahal tak tahu dia masuk api neraka silap kekal abadi selama-lama. Yang kafir yang dikata ahli neraka tu, tu dia silap ahli syurga. Siapa ahli syurga? Jawab. Pasal dia ahli fatrah, tak sampai seruan Islam. Kita Islam lah daripada kecil, tapi tak pergi belajar Islam. Mak. Okey. Tuan-tuan tak faham status tu, tanya lain lagi. Pasal saya nak bicara tu, yang kita nak bicara ahli fatrah, mereka ni tak sampai. Kalau seguna bahasa yang disebut selalu ialah tak sampai seruan Islam. Dan saya sebut tadi seruan Islam tu, adakah memada dengan tengok orang Islam? Untuk orang Islam pergi sembahyang dekat dengan masjid, dekat dengan surau, lepas tu dengar azan. Itu dalam TV pun ada azan, ada hadis Nabi SAW, ada program-program. Adakah itu diistilahkan sampai seruan Islam pada mereka? Masyhur sebut ulama, tidak. Itu tak panggil seruan Islam. Itu tak dipanggil seruan Islam. Seruan Islam ni macam mana? Jumpa, cakap. Jumpa, cakap. Itu buat seruan Islam. Satu Rasulullah apa dia buat kat orang kafir? Jumpa, cakap. Qulu la ilaha illallah. Jumpa, cakap. Jumpa, cakap. Tak buat hati, lawan, bujah. Tak dapat explanation, bagi dia explanation. Kita pun tak dapat explanation, pergi belajar. Masa kau kena belajar. Dan bukan saja belajar kan, kita ni tugas, kita kena sampaikan Islam kat dia. Dia, selagi kita tak sampai, tak ada apa-apa kat dia. Kita, sekalipun tak ada siapa sampai-sampai kat kita, kita wajib pergi cari. Nampak? Berbeza dua status. Berbeza dua status kan. Okey. Jadi asalnya kalau ikut saya dah sentuh kepada kafir yang ada keliling kita. Tak kira sama duduk di pulau ke, keliling kita sungai petani ke, tak kira lah petani ke, orang pekan ke, tak kira kan. Dia punya ciri dia nak tengok tahu mana sampai ataupun tidak seorang Islam. Adakah orang Islam pernah jumpa dia, cerita dia Islam, lepas tu dah jumpa cerita Islam, mestilah ajak dia masuk Islam. Saya ada rakan-rakan Facebook duk share apa, siapa tu duk main bola tu, kan ada pemain Pakistan kan, yang Islam ni, orang kafir tu, tapi tanya orang Islam macam mana Islam. Orang kafir, orang Islam yang main bola tu ada tak sembahyang tuan-tuan, tapi ada orang kafir yang dalam duk main bola tu pergi jumpa orang Islam, dia kata, kenapa awak ada janggut apa-apa. Dia pergi tanya Islam dekat orang Islam. Bagus ni macam tu. Yang orang Islam ni main bola, main seluar pendek, tak pernah rasa malu pun, dan tak pernah pun rasa salah. Dan bila cerita Islam, dia pun tak boleh cerita Islam rupanya, kerana dia pun tak tahu orang Islam. Dia tak tahu Islam tu apa. Oh no. Macam mana pun saya nak syarah tu agak panjang cerita rakan-rakan Facebook ni, tapi nak kata fenomena keliling kita macam tu. Jadi ada orang kafir yang memang dia nak cari sesuatu, dan bila dicari dia dapat. Macam mana pun bila dicari dia dapat Islam, dapatlah. Pasal dia dapat. Bila dapat dia tanya orang cerita, dapatlah Islam kan. Memang dia nak masuk Islam pun. Okey. Yang kafir yang tak pernah dapat ni,
Istilahnya tak pernah ada orang ajar dia, tak pernah cerita. Istilahnya ahli fitrah. Ahli fitrah. Pasal dobit dia tahu mana? Tak pernah sampai seruan Islam. Seruan Islam dengan mana ada orang individu pergi jumpa dia cerita Islam. Dan perasankan sikit kat diri kita sendiri. Kerana selama ni yang orang kafir kita pernah jumpa, yang kita